Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah kami Ustaz Wan Abdul Hayy bin Wan Omar dan kepada semua yang menonton video ini. Baiklah, pada hari ini saya dan ahli kumpulan yang lain iaitu Siti Nur Hafiza, Dayang Nur Afika, Nur Fatin Ayuni, Salsabila dan Amirah akan membentangkan berkaitan terjemahan artikel akhbar mengenai sukan dan rekreasi. Teks akhbar yang diterjemahkan adalah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang bertajuk Dauri Sallah Al-Ameriki Lakers Limnihai di awal marwah munzu 10 sanawat. Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan Amerika Syarikat NBA Lakers mara kepusingan akhir buat pertama kalinya dalam 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Fatin Ayuni binti Mahad. Raqam talabah 0506 Baik, ini adalah perenggan yang pertama dan kami telah terjemah perenggan ini dengan menggunakan terjemahan literal kerana ia mengekalkan teks asal. Dalam masa yang sama, ia juga menjaga gaya bahasa teks sasaran. Kami juga telah menggunakan teknik transposisi supaya pembaca lebih mudah fahami apa yang ingin disampaikan dalam teks asal. Okey, istilah baru yang kami jumpa di dalam perenggan ini adalah ta'ahalu dan kami telah terjemahkan ia kepada melayakkan diri. Seterusnya, ini adalah bagi perenggan kedua, iaitu bagi perenggan kedua ini kami telah menggunakan kaedah harfiah secara keseluruhannya. Selain itu, kami juga ada menggunakan kaedah persamaan seperti dalam ayat ini. Bagi ayat bifawzihi mi'ah wa sab'ah asyar wa mi'ah wa sab'ah ala naqas, yang mana terjemahan sebenar ialah dengan memenangi 117 ke atas pasukan Nuggets. Akan tetapi kami membuat terjemahan menggunakan kaedah persamaan di mana kami menukar perkataan memenangi kepada menewaskan, bertujuan untuk memperjelaskan lagi maksud yang ingin disampaikan. Jadi, ayat yang kami terjemahkan ialah menewaskan pasukan Nuggets 117. Seterusnya, setelah selesai membuat terjemahan, di dalam perenggan ini kami telah menemui beberapa perkataan baru seperti qurratun murtadatun wa marwarah yang bermaksud rebound, qurrat hasimatun yang bermaksud assist dan al-qismul gharbi yang bermaksud persidangan barat. Jadi, ini adalah hasil daripada terjemahan yang kami lakukan dalam perenggan yang kedua. Nama saya Amirah binti Abdullah, nombor matrik 051063. Okey, seterusnya saya akan menerangkan hasil terjemahan kami di perenggan ketiga dan empat. Di perenggan ini kami telah menggunakan jenis terjemahan literal secara amnya dan kaedah transposisi serta penerangan. Perenggan ketiga, wasajjala Anthony Davis 27 nuqtah li Salih Lakers الذي بلغ نهائي الدوري لأول مرة منذ 2010 حين هزم بوسطن سيلتيكس في 7 مباريات. Terjemahannya, Anthony Davis telah menjaringkan 27 mata untuk pasukan Lakers sehingga berjaya mara ke pusingan akhir liga untuk pertama kalinya sejak 2010 ketika mereka mengalahkan Boston Celtics dalam 7 perlawanan. Baik, pada perenggan ini kami terjemah secara literal. Seterusnya, perenggan keempat, ويلتقي Lakers في النهائي مع بوسطن Celtics أو Miami Heat وفقا لما ذكرته Reuters. Baik, pada perenggan ini pula kami menggunakan kaedah transposisi dan penerangan, di mana transposisi merubah kedudukan ayat teks sumber, iaitu menurut Reuters, pasukan Los Angeles Lakers akan bertemu dengan pasukan Boston Celtics atau Miami Heat di pusingan akhir. Dan kami juga menggunakan kaedah penerangan pada perkataan Lakers. Kami terjemahkan pasukan Los Angeles Lakers.
Ini kami menerangkan perkataan Lakers bagi mengelakkan kekeliruan pembaca sasaran dalam memahami isi teks. Kemudian terdapat beberapa istilah yang kami temui dalam perenggan ini. Pertama, sajalah bermaksud merekod, mencatat atau memasukkan. Tetapi sajalah di sini kami memaksudkan ia menjaringkan. Yang kedua, nihai ad-dauri, bermaksud pusingan akhir liga. Yang ketiga, mubariyat, bermaksud perlawanan. Seterusnya, saya Dayang Norafika binti Muhammad Said, nombor matriks 050517. Ini merupakan hasil terjemahan kami untuk perenggan yang keempat. Bagi perenggan ini, kami menggunakan kaedah terjemahan secara literal di mana kami menggantikan perkataan bahasa sumber iaitu bahasa Arab kepada perkataan bahasa sasaran, bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kami menjaga nahu ataupun tata bahasa teks sumber dan dalam masa yang sama juga kami masih mementingkan tata bahasa teks sasaran supaya pembaca mudah memahami teks tersebut. Kemudian, untuk istilah yang baru kami temui dalam terjemahan perenggan keempat ini, yang pertama adalah perkataan isabah yang bermaksud kecederaan dan yang kedua adalah perkataan asyautul awal yang bermaksud separuh masa pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nik Nur Salsabila binti Nik Muhammad Azlan wa raqmu talabah 050536. ثم في الفقرة السادسة وانتصر الليكرز 4-1 في المواجهة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. وكان ناغتس المصنف الثالثة في الغرب عوض تأخره 3-1 في الجولتين السابقين بالأدوار الإقصائية أمام يوتا غاز ولوس أنجلوس كليبرز، لكن المهمة كانت صعبة أمام ليكرز صاحب المركز الأول في قسم العربي. yakni pasukan Lakers telah memenangi mata 4-1 dalam 7 perlawanan terbaik. Pasukan Denver Nuggets yang kini berada di tangga ketiga dalam persidangan barat ketinggalan 3-1 dari 2 pusingan sebelumnya dalam pusingan kalah mati menentang pasukan Utah Jazz dan Los Angeles Clippers. Tetapi ia tugas sukar bagi pasukan Lakers yang menduduki tempat pertama dalam persidangan barat. Saya menggunakan jenis terjemahan literal iaitu dengan kaedah harfiah untuk menterjemahkan teks ini. Istilah yang terdapat di dalam teks ialah al-adwari al-iqsa'iyah bermakna pusingan kalah mati wa al-qismil gharibi bermakna persidangan barat. Untuk terjemahan terakhir ini, kami telah menggunakan terjemahan harfiah kerana ia telah diterjemahkan mengikut perkataan demi perkataan. Di dalam perenggan ini juga kami telah menjumpai beberapa istilah baru. Antaranya ialah kolosal farik iaitu merapatkan kedudukan. Kemudian salasia iaitu hat-trick. Hat-trick bermaksud di sini adalah penjaringan 3 gol oleh pemain yang sama. Kemudian sajalah iaitu menjaringkan. Mutataliyah berturut-turut. Yang terakhir sekali yahsimu intisar iaitu meraih kemenangan. Saya Siti Nur Hafizah binti Muhammad Yusof, nombor pelajar 051095. Cabaran yang pertama ialah tak semestinya merupakan cabaran bagi kumpulan kami. Baik, kenapa kami katakan tak sumber merupakan cabaran? Yang pertama disebabkan tak sumber dalam bahasa Arab. Yang kedua, terdapat perkataan-perkataan yang kami belum pernah jumpa sebelum ini. Dan disebabkan kedua-dua inilah kumpulan kami
menghadapi cabaran untuk memahami keseluruhan teks. Baik, untuk cabaran yang kedua ialah apabila teks sumber diterjemahkan kepada teks bahasa sasaran iaitu bahasa Melayu menggunakan Google Translate. Baik, walaupun sudah diterjemahkan, tapi kumpulan kami masih belum dapat memahami keseluruhan disebabkan ada perkataan atau ayat-ayat yang masih kurang jelas bagi kami. Baik, disebabkan ini kami mencari teks lain tapi tajuk yang sama dengan bahasa yang lain iaitu selain bahasa Arab lah teks sumber. Baik, cari jumpa tapi bahasa Indonesia. Okey. Sedikit sebanyak teks yang dalam bahasa Indonesia itu dapat memperjelaskan kepada kami mengenai isi kandungan mengenai teks sumber kami yang bahasa Arab tadi. Baik, untuk cabaran yang ketiga ialah apabila kami dapat memahami keseluruhan teks. Okey, kat sini kami akan memurnikan balik ayat-ayat dalam bahasa Melayu tadi kepada gaya bahasa Melayu yang betul. Baik, cabarannya di sini adalah kami menjumpai istilah-istilah yang dalam bahasa Inggeris dan kami tidak pasti adakah ia perlu dikekalkan atau ditukar kepada bahasa Melayu. Baik, antara istilah yang kami jumpa ialah hat-trick, rebound, assist dan ada lagi yang lain. Baik, untuk ini kami mencari cara penyelesaian dengan Google. Adakah perkataan-perkataan ini perlu dikekalkan atau ditukar kepada bahasa Melayu, dan kami menjumpai bahawa istilah-istilah ini memang digunakan dalam bahasa Inggeris. Baik, di sini kami akan kongsikan beberapa tips yang kita boleh ikut untuk menterjemah sesuatu teks. Untuk tips yang pertama ialah penterjemah perlu memastikan tema teks sumber. Adakah ia tema sukan, ekonomi, kesihatan atau lain-lain. Okey, hal ini penting disebabkan setiap tema mempunyai istilahnya yang tersendiri. Okey, untuk tips yang kedua ialah kadang-kadang kita terjumpa perkataan dan kita tahu maksudnya, tapi apabila diterjemah dan dipadankan dengan teks sumber, maksud tak sampai. Okey, kenapa? Seperti saya kata tadi, yang pertama disebabkan setiap tema mempunyai istilah yang tersendiri. Mungkin perkataan itu tidak sesuai untuk tema teks sumber. Sebabkan itulah kita perlu untuk mencari perkataan-perkataan lain yang sesuai dengan tema. Baik, untuk tips yang ketiga ialah hasil terjemahan perlu disemak berkali-kali. Baik, berkali-kali maksud di sini bukanlah seorang cek berkali-kali, tetapi sewajarnya dilakukan 2 orang atau lebih. Okey, kenapa saya kata 2 orang atau lebih? Okey, contoh. Saya cek 10 kali dan mungkin disebabkan saya dah baca 10 kali hasil terjemahan tersebut, saya tidak nampak kesalahan atau apa-apa yang perlu ditambah dalam hasil terjemahan tersebut. Dan mungkin hasil terjemahan tersebut tidak dapat menjadi yang terbaik disebabkan hanya seorang sahaja yang berfikir mengenai hasil terjemahan tersebut. Berbeza kalau kita lakukan secara berkumpulan. Baik, di sinilah fungsinya kerja berkumpulan. Baik, disebabkan setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing. Mungkin satu kumpulan 6 orang akan ada 6 pandangan. Okey, kat sini kita akan dapat hasilkan hasil terjemahan yang terbaik. Baik, setakat ini sahaja video daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.